Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Noor Syikin binti Sulhi, berpegang nombor matrik D2020193893. Saya dari kumpulan 9 ingin membentangkan tentang latar belakang tajuk kumpulan kami, iaitu sekolah dan persekitaran. Sebelum saya memulakan pembentangan saya akan mengkongsikan serba sedikit tentang definisi sekolah dan persekitaran. Saya yakin anda semua tahu apa maksud sekolah, sebab itu salah satu tempat yang kita akan mengajar nantikan. So, saya akan bagi ringkasan definisi sekolah dan persekitaran tersebut yang mungkin dapat menambah pengetahuan yang sedia ada. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005, sekolah merupakan tempat untuk belajar dan mengajar di samping tempat untuk menerima dan memberi pelajaran. Sekolah juga bermaksud sebuah institusi yang memberi pendidikan formal dan pendidikan informal kepada pelajar sebagai persediaan mereka untuk menempuhi alam pekerjaan kelak. Manakala, bagi definisi persekitaran pula ialah persekitaran bermaksud kawasan sekitar yang terdapat berdekatan dengan sekolah tersebut. Menurut Rahil dan Habihah 2002, menyatakan bahawa persekitaran ataupun nature ialah segala rangsangan yang dapat mempengaruhi perkembangan seseorang individu. Sebagai contoh, persekitaran seperti kebersihan ataupun interaksi sesama manusia seperti guru, murid, masyarakat luar yang dapat memberi kesan dalam pembelajaran mereka di sekolah kelak. Tanpa berlengah lagi, mari kita ke slide yang seterusnya. Apakah hubungan sekolah dan masyarakat? Biar saya sendiri yang menjawab soalan yang saya soalkan itu tadi. Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan suatu bentuk jaringan yang kompleks. Hal ini dikatakan demikian kerana sekolah merupakan suatu sistem sosial yang menjadi ejen perubahan kepada masyarakat dan persekitaran serta memberi peluang kepada manusia khasnya untuk menguasai pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran. Sekolah juga berperanan untuk melibatkan proses sosialisasi di mana kanak-kanak belajar tentang perlakuan masyarakat sebahagian daripada tingkah laku mereka sendiri. Interaksi sekolah berlaku secara dua, iaitu 3 dimensi interaksi dalam sekolah dan 3 dimensi interaksi luar sekolah, seperti yang telah ditunjukkan dalam gambar di dalam slide ini. Di sekolah, terdapat 3 pihak secara langsung yang terlibat dalam jalinan interaksi, iaitu pihak mentadbir sekolah, guru dan murid. Bagi 3 dimensi interaksi dengan pihak luar pula ialah melibatkan sekolah, ibu bapa dan komuniti dalam masyarakat. Terdapat hubungan antara faktor-faktor luaran sekolah dengan faktor-faktor dalaman sekolah. Misalnya, faktor-faktor seperti kelas sosial, etnik dan jantina yang dapat mempengaruhi corak pembelajaran dan sasiah murid di sekolah. Slide yang seterusnya akan disambung oleh pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Khairun Nisa binti Karim yang memegang nombor kad matriks di 202011093894. Saya akan menerangkan mengenai latar belakang faktor dalaman. Faktor-faktor dalaman seperti gaya kepimpinan, peranan para guru dan bentuk interaksi yang berlaku menyumbang kepada pencapaian dan sasiah murid di sekolah. Bagi interaksi dalaman sekolah, situasi pengajaran dan pembelajaran ditentukan oleh kepimpinan yang berkesan. Kepimpinan yang berkesan mampu mencapai matlamat masyarakat,
terutama dari segi pencapaian akademik dan sassia murid. Hubungan di antara pihak sekolah dan pihak di luar sekolah. Terdapat beberapa bentuk-bentuk interaksi di antara pihak sekolah dan pihak di luar sekolah, terutamanya ibu bapa, penjaga dan komuniti-komuniti dalam masyarakat. Pengetua secara idealnya perlu mewujudkan hubungan yang baik di antara pihak sekolah dengan pihak di luar sekolah dan dibantu oleh guru-guru yang lain. Contohnya, interaksi yang baik dalam PIBG dapat membantu menjayakan program-program yang akan dijalankan oleh pihak sekolah. Selain itu, pengetua juga boleh melibatkan komuniti-komuniti sekitar dalam masyarakat untuk membantu menjayakan aktiviti atau projek yang akan dijalankan oleh sesebuah sekolah. Salah satu peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG ialah sebagai orang tengah di antara guru dan ibu bapa. Hubungan mesra ini mampu melenyapkan prasangka yang berlaku di antara ibu bapa dan guru. Perjumpaan atau perbincangan boleh diadakan dari semasa ke semasa bagi mengatasi masalah atau kelemahan yang dihadapi oleh sekolah dan murid-murid. Apabila persatuan ibu bapa dan guru menjalankan tanggungjawab mereka dengan cekap dan berkesan, mereka akan mampu melahirkan sebuah sekolah yang terbilang dari segi kokurikulum dan kurikulum. Sebarang perbezaan dari segi pandangan dan pendapat bukanlah penghalang untuk kita mewujudkan interaksi yang baik di antara guru dan ibu bapa. Hubungan yang baik di antara guru dan ibu bapa juga mampu membantu menambahkan dana persatuan melalui inisiatif dan kerjasama pucuk pimpinan dari semua ahli persatuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Syafika akan menyambung di bahagian objektif kajian. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti cara yang akan dilakukan oleh pihak sekolah untuk menjalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa. Yang kedua ialah mengetahui langkah yang diambil untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih menarik dan kondusif. Yang ketiga ialah mengkaji peranan pihak sekolah terhadap masyarakat sekeliling. Yang keempat ialah mengetahui penglibatan pihak guru dan ibu bapa di sekolah dalam mempengaruhi keputusan akademik dan kokurikulum sekolah. Pengumpulan data yang digunakan dalam menjalankan kajian ini adalah menggunakan kaedah soal selidik, pemerhatian dan hasil carian melalui laman web, jurnal dan artikel di internet. Soalan untuk borang soal selidik telah dibentuk untuk mendapatkan maklumat tentang pengurusan sekolah dan persekitaran yang telah dilakukan di Sekolah Kebangsaan Kelas Kecil Beaufort Sabah. Untuk data primer, antara kaedah yang digunakan yang boleh dikategorikan di bawah data primer ialah melalui soal selidik dan pemerhatian yang dilakukan oleh pengkaji. Kaedah soal selidik telah dilakukan terhadap 10 orang guru, 5 orang pelajar dan seorang pegawai keselamatan di Sekolah Kebangsaan Kelas Kecil. Selain daripada melalui kaedah soal selidik, kaedah pemerhatian juga turut digunakan untuk meninjau kawasan kajian iaitu di sekitar kawasan Sekolah Kebangsaan Kelas Kecil Beaufort Sabah. Soal selidik. Soal selidik adalah merupakan kaedah yang paling sesuai untuk mengumpul data. Mengikut pandangan Miles dan Huberman, beliau mengatakan bahawa data yang diperoleh daripada soal selidik dengan responden kajian yang dijalankan dalam suasana semula jadi mampu memberikan data berbentuk deskriptif yang tepat. Soalan-soal selidik yang telah disediakan dalam kajian ini telah diajukan dan dijawab oleh 10 orang guru yang masing-masingnya ditanya 5 soalan, 5 orang murid yang masingnya ditanya 10 soalan dan seorang pegawai keselamatan yang diajukan 3 soalan di Sekolah Kebangsaan Kelas Kecil Beaufort Sabah.
Soalan-soal selidik ini berbentuk tertutup. Hal ini kerana rasional menggunakan soal selidik tertutup adalah untuk mendapatkan jawapan yang berbeza dan mudah dibandingkan, serta jawapan yang mudah diproses menerusi sistem pengkodan yang bersifat piawaian serta mudah dianalisis. Pemerhatian. Kaedah pemerhatian adalah kaedah yang merupakan alternatif yang ada dalam pengumpulan maklumat atau pengumpulan data selain daripada soal selidik dan hasil carian internet. Kaedah pemerhatian yang selalunya digunakan terbahagi kepada dua, iaitu pemerhatian secara terus yang dipanggil direct observation dan pemerhatian melalui penglibatan yang dipanggil participant observation. Kaedah pemerhatian untuk kajian ini menggunakan kaedah pemerhatian secara terus yang melibatkan pemerhatian secara langsung seperti menjalankan pemerhatian di sekitar kawasan sekolah. Teknik ini biasanya tidak melibatkan komunikasi dengan orang lain. Pemerhatian memerlukan pengkaji melakukan pemerhatian sendiri di kawasan kajian yang ditetapkan seperti di sekolah kebangsaan kelas kecil. Kaedah ini membolehkan pengkaji lebih memahami situasi yang sebenar yang hendak digambarkan oleh responden. Pemerhatian perlu dilakukan oleh pengkaji dalam persekitaran yang dipilih tanpa manipulasi atau campur tangan dari pihak lain. Data sekunder. Data sekunder pula ialah kaedah untuk mendapatkan maklumat yang diperoleh daripada laman web yang terdapat di atas talian yang merangkumi jurnal-jurnal, artikel yang berkaitan dengan tajuk dan objektif kajian yang dikaji. Penggunaan kaedah ini membolehkan pengkaji mencari maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kajian dengan lebih sistematik dan terperinci di samping dapat mengumpulkan pelbagai maklumat yang boleh digunapakai untuk menyiapkan kajian secara pantas. Soalan pertama, bagaimanakah pihak sekolah dapat mengeratkan lagi hubungan antara ibu bapa pelajar selain mengadakan majlis PIBG di sekolah? PIBG yang ditubuhkan adalah bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibu bapa dan guru di sekolah yang berkenaan. Pihak sekolah dapat mengeratkan lagi hubungan antara ibu bapa pelajar dengan cara mengadakan aktiviti bersama-sama dengan ibu bapa serta masyarakat di persekitaran seperti aktiviti bersukan, macam larian taman perumahan, mengadakan perjumpaan antara guru dan ibu bapa mengenai tingkah laku anak-anak mereka, serta mengadakan aktiviti gotong royong untuk membersihkan kawasan sekolah dan persekitarannya. Soalan kedua, apakah yang perlu dilakukan oleh pihak guru untuk menjadikan hubungan sekolah dengan PIBG sentiasa harmoni dan terjalin? Yang pertama ialah membantu dalam memajukan perkembangan murid. Yang kedua, sentiasa menjaga kebajikan murid. Yang ketiga, menjayakan aktiviti dan program pendidikan. Nama saya Nur Syarmila binti Muhammad Razali. Nombor matrik saya D20201095356. Saya akan meneruskan dengan soalan yang lain, iaitu apakah faktor yang menyebabkan persekitaran sekolah amat penting untuk dijaga semasa mereka berada di sekolah? Persekitaran sekolah amat penting untuk dijaga oleh semua warga sekolah. Oleh itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan persekitaran sekolah perlu dijaga. Pertama sekali, bagi mengelakkan wabak penyakit yang berbahaya. Kawasan sekolah perlu bebas daripada sampah sarap yang boleh bertakung untuk mengelakkan penyakit demam denggi yang dapat membahayakan nyawa warga sekolah. Seterusnya, suasana kantin dan tempat makan perlu bersih dari kekotoran dan wabak penyakit serta bawaan binatang dan serangga-serangga kecil. Sebagai contoh, longkang-longkang sekolah yang bersih dapat menghindarkan bau busuk. Yang kedua, aktiviti luar kelas lebih selamat. Ini kerana tiada halangan untuk para guru dan pelajar untuk mengadakan sesi pengajaran dan pembelajaran, khususnya mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan untuk dilakukan di padan sekolah kerana kawasan sekolah bersih dan tiada gangguan. Tambahan pula, aktiviti kokurikulum seperti aktiviti perkemahan dapat dijalankan di kawasan sekolah serta menjadikan pelajar lebih aktif dalam aktiviti luar bilik darjah selain kokurikulum.
Selain itu, mewujudkan persekitaran yang kondusif. Persekitaran kondusif amat penting untuk menjamin keselesaan para warga sekolah. Sampah sarap yang diuruskan dengan sempurna di dalam kawasan sekolah dapat memastikan kawasan sekolah berada dalam keadaan bersih dan kemas sepanjang masa. Tambahan pula, kelas yang bersih dan selesa akan menjamin keceriaan pembelajaran serta memberi semangat kepada pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran, terutama sekali di dalam bilik darjah. Akhir sekali, menjaga nama baik sekolah. Kawasan sekolah yang bebas daripada sebarang kekotoran akan mencerminkan nama baik sekolah di dalam kalangan ibu bapa dan masyarakat sekeliling. Secara tidak langsung akan menunjukkan sikap bertanggungjawab bahagian pentadbiran sesebuah sekolah dalam menjaga persekitaran sekolah serta menjadi contoh kepada sekolah-sekolah terdekat, sekaligus mewujudkan suatu perubahan dalam penjagaan aspek kebersihan di sekolah. Soalan yang seterusnya, bagaimanakah persekitaran menjadi salah satu faktor pengaruh kepada pelajar ketika mereka belajar di dalam sekolah? Persekitaran dapat dikaitkan dengan suasana atau budaya sekolah dari segi fizikal, sosial, perkembangan intelek dan penggunaan bahasa. Persekitaran menjadi faktor pengaruh kepada pelajar ketika mereka belajar di sekolah atas beberapa aspek. Pertama sekali iaitu persekitaran fizikal di mana kemudahan dan peralatan yang dibekalkan di sekolah, iaitu susunan meja, kerusi, lampu, papan putih, tandas, pusat sumber dan sebagainya. Suasana fizikal bilik darjah yang kondusif adalah penting untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Bangunan sekolah yang indah, kawasan sekolah yang bersih dan ditanam dengan pelbagai jenis pokok memberikan keselesaan dan ketenangan kepada murid. Aspek yang kedua iaitu persekitaran psikososial, iaitu hubungan antara keperluan emosi individu dengan persekitaran sosialnya. Persekitaran psikososial yang sihat di dalam bilik darjah mempunyai ciri-ciri seperti suasana selesa dan mesra, bebas daripada ancaman dan bahaya fizikal, suasana yang merangsang pembelajaran, menggalakkan pembelajaran kooperatif dan memberi peluang yang sama untuk semua murid. Faktor yang memberi kesan kepada persekitaran psikososial yang sihat ialah pendekatan pengajaran, gaya kepimpinan guru, bentuk komunikasi dan corak interaksi yang guru wujudkan di dalam bilik darjah. Soalan yang seterusnya, apakah langkah bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang dapat membangkitkan motivasi pelajar dalam pengurusan sekolah dan persekitaran? Terdapat beberapa langkah bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang dapat membangkitkan motivasi pelajar dalam pengurusan sekolah dan persekitaran. Pertama sekali, pihak sekolah mewujudkan taman bunga di sekolah seperti program sekolah dalam taman yang diadakan dengan menanam pokok-pokok bunga dan tumbuh-tumbuhan yang menghijau di kawasan sekolah. Persekitaran sekolah lebih nyaman dan berudara segar. Dalam situasi ini, pelajar-pelajar juga boleh membawa pokok bunga dari rumah untuk ditanam di kawasan sekolah. Landscape sekolah juga patut dilengkapi dengan kolam ikan dan gunung-gunungan serta pondok atau bebalai untuk membaca. Seterusnya, sekolah boleh mengadakan pertandingan keceriaan kelas. Pertandingan keceriaan kelas dapat memberikan peluang kepada para pelajar untuk memainkan peranan penting serta bekerjasama antara rakan sekelas dalam menceriakan kelas masing-masing. Antara aktiviti yang dapat dilakukan ialah mengelap cermin tingkap, menyapu lantai dan mengemaskan meja dan kerusi. Akhir sekali, pihak sekolah boleh mengecat semula bangunan sekolah untuk menjadi lebih cantik dan sesuai untuk belajar. Pelajar juga akan berasa seronok untuk datang ke sekolah yang berseri-seri. Dengan bantuan Persatuan Ibu Bapa dan Guru, pihak sekolah boleh menyediakan cat dan berus cat. Pelajar juga boleh bekerjasama untuk mengecat pagar dan dinding bangunan sekolah. Kelab atau persatuan kokurikulum juga digalakkan melukis gambar landscape, pemandangan lukisan dan corak serta cokan kata di dinding sekolah. Apakah cara yang efektif bagi memastikan persekitaran sekolah itu lebih kondusif? Kondusif bermaksud sesuai. Persekitaran kondusif di sekolah merupakan tempat murid dapat melibatkan diri, mengambil bahagian dan menumpukan perhatian dalam pembelajaran. Persekitaran ini dapat merangsang minat dan semangat murid untuk terus belajar. Ciri-ciri sekolah yang kondusif ialah bersih, ceria, teratur, tarik perhatian pelajar, memotivasikan pelajar, lengkap dengan bahan bantu mengajar, ada ruang untuk tingkatkan potensi pelajar. Cara yang efektif bagi memastikan persekitaran sekolah itu lebih kondusif. Pertama sekali, sekolah menjalankan program 3K. Program 3K bermaksud mengutamakan kebersihan, keindahan dan keselamatan. Dalam program ini, pihak sekolah perlu memastikan kawasan sekolah berada dalam keadaan bersih, indah dan selamat. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak sekolah sentiasa mengadakan pemeriksaan dan penilaian dari semasa ke semasa untuk memastikan persekitaran sekolah berada dalam keadaan yang baik. Seterusnya, mengadakan program gotong royong. Aktiviti gotong royong harus diadakan secara berkala untuk membersihkan kawasan sekolah. Aktiviti ini perlu melibatkan seisi warga sekolah. Gotong royong melibatkan setiap warga sekolah dapat bekerjasama untuk menjaga kebersihan sekolah. Selain itu, kerja dapat disiapkan dengan cepat dan mudah. Contohnya, pelajar dikehendaki memungut sampah atau membersihkan longkang.
Seterusnya, menambah baik kemudahan yang sedia ada. Pihak sekolah perlu mengemaskini buku-buku di perpustakaan supaya pelajar dapat mencari bahan rujukan yang sesuai dengan subjek yang dipelajari. Hal ini kerana kebanyakan buku-buku di perpustakaan merupakan buku yang lama. Selain itu, menyediakan peralatan sukan yang mencukupi untuk digunakan oleh para pelajar agar mereka dapat bersukan, khususnya pada waktu mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Akhir sekali, pihak sekolah perlu menggantikan peralatan makmal yang rosak supaya pelajar dapat melakukan amali, khususnya pelajar subjek sains. Nama saya Umi Fatimah binti Nasri. Saya akan meneruskan dengan menjawab soalan-soalan di bawah. Objektif 3 itu mengkaji peranan pihak sekolah kepada masyarakat sekalian. Peranan pihak sekolah terhadap masyarakat terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama ialah proses sosialisasi. Proses sosialisasi merupakan sebuah proses interaksi yang membolehkan manusia memperoleh sahsia dan belajar cara hidup bermasyarakat. Ia menghubungkan individu dengan masyarakat yang lain. Seterusnya, proses personaliti, iaitu proses personaliti ini mencorakkan personaliti murid. Hal ini kerana persekitaran sekolah dan komuniti setempat mempengaruhi personaliti mengikut norma masyarakat tersebut. Ejen sosialisasi juga berfungsi untuk mengubah bentuk masyarakat dengan mengajar hubungan yang baik di dalam organisasi masyarakat tersebut. Para pelajar diajar untuk membina hubungan yang baik untuk memudahkan interaksi sosial di dalam kalangan masyarakat. Apabila di sekolah, interaksi sosial dan interaksi sosial ini mudah berlaku dan sering berlaku dengan mudah berlakunya di antara murid dan guru dan juga murid. Interaksi ini juga akan diteruskan di antara murid bersama dengan komuniti masyarakat di sekelilingnya. Didikan awal di sekolah mengenai kepentingan sosialisasi ini menjadikan mereka lebih memahami peranan sosial yang digalas oleh mereka dalam mempelajari cara hidup bermasyarakat. Yang kedua ialah pendidikan dan juga latihan. Sekolah merupakan satu institusi yang berperanan untuk membentuk seseorang individu berfikiran secara kritikal dan kreatif dan menyediakan latihan untuk memberikan kemahiran teknikal dan kegiatan psikomotor. Sekolah juga bertanggungjawab untuk memberi latihan kemahiran teknikal selaras dengan kemajuan masyarakat. Sebagai contoh, jika bertepatan sekolah tersebut di kawasan pendalaman, guru perlu memperbanyakkan latihan kemahiran teknikal yang melibatkan aktiviti seperti pertukangan, cara berkebun, dan jika sekolah bertepatan sekolah itu di kawasan bandar, ia mempunyai kelainan dalam pembelajaran kemahiran teknikal. Contohnya kalau bertepatan sekolah itu di kawasan kampung, sekiranya guru mengajarkan berkebun, bertukang, mereka boleh menzahirkan apa yang telah dipelajari di dalam kalangan masyarakat mereka. Namun, dalam konteks pembelajaran, meskipun para pelajar tinggal di kawasan pendalaman, penggunaan ICT juga perlu diajarkan supaya dapat mengurangkan jurang pendidikan antara pelajar yang belajar di kawasan bandar dan juga di luar bandar. Selain itu juga, latihan dan kemahiran teknikal ini juga penting untuk menaik taraf kehidupan normal masyarakat. Dalam erti kata lainnya, pendidikan dan latihan ini mendidik para pelajar untuk mempunyai sesuatu kemahiran yang boleh diaplikasikan dalam norma masyarakat untuk membantu antara satu sama lain. Yang ketiga ialah persediaan untuk pekerjaan. Sekolah juga berperanan untuk menjadikan pendidikan sebagai sebuah proses untuk mendapatkan pekerjaan sejurus tamatnya alam persekolahan. Sama ada melanjutkan pelajaran dalam bidang kerjaya yang ingin diceburi atau memasuki latihan rasmi kerjaya yang dipilih. Sebagai contoh, sekiranya para pelajar memilih untuk menjadi seorang anggota polis, maka ia perlu menjalani latihan di dalam pusat latihan polis iaitu Pulapol. Seterusnya, proses persekolahan sekarang adalah untuk menyediakan tenaga pekerja untuk masyarakat pada masa akan datang. Sebagai contoh, pada masa kini, kebanyakan majikan akan mengambil pelajar yang mempunyai sekurang-kurangnya sijil pelajaran Malaysia. Oleh itu, untuk memperoleh sijil SPM tersebut, para pelajar mestilah meluluskan diri mereka dalam 2 mata pelajaran wajib iaitu Bahasa Melayu dan juga Sejarah.
Okey, di sini jelaslah bahawa peranan guru dan sekolah adalah penting untuk memastikan pelajar-pelajarnya mampu untuk lulus dalam kedua-dua mata pelajaran tersebut untuk mempersiapkan diri mereka untuk memperoleh pekerjaan pada masa akan datang. Pelajar juga dilatih supaya sedar akan keadaan sekeliling dan yakin dalam kehidupan. Iaitu pelajar perlu peka dengan keperluan pekerjaan dan bidang-bidang yang mempunyai peluang pekerjaan yang tinggi. Dalam hal ini, guru kaunseling memainkan peranan yang begitu penting untuk memberikan pendedahan yang jelas mengenai kerjaya. Proses penyediaan tenaga kerja ini juga dapat dilihat dengan kewujudan sekolah-sekolah vokasional yang telah mendidik dan melatih pelajar untuk terus disalurkan dalam bidang-bidang yang diceburi. Seperti yang kita tahu, pelajar-pelajar vokasional mereka akan mempelajari sesuatu bidang dengan lebih mendalam. Seterusnya, ia dapat memberikan kemahiran yang baru yang boleh digunakan untuk memperoleh pekerjaan pada masa akan datang. Okey, untuk pengetahuan semua, mengikut statistik kebolehpasaran graduan TVET ini, mereka telah mencapai 95% setahun. Jika dilihat, angka ini jelas menunjukkan bahawa kewujudan sekolah vokasional ini merupakan satu platform yang penting dalam menyediakan para pelajar untuk ke alam pekerjaan. Manakala sekolah akademik pula menyediakan pelajar di dalam pekerjaan kolar putih, iaitu melibatkan sektor pentadbiran, guru, pengkeranian dan lain-lain lagi. Okey, yang keempat ialah mengawasi pelajar. Pihak sekolah bertanggungjawab untuk mengawasi para pelajar daripada perkara yang tidak berfaedah seperti penagihan dada dan masalah disiplin yang boleh menjadikan para pelajar itu lari daripada rumah. Seperti yang kita sedia maklum bahawa para pelajar merupakan golongan remaja yang mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir luar. Maka sekolah merupakan tempat di mana para pelajar boleh dipantau oleh guru mengenai tingkah laku mereka. Sekiranya para pelajar ini bersikap pelik dan melibatkan diri dengan perkara yang tidak berfaedah, contohnya sekiranya pelajar itu bermasalah dan tidak hadir ke sekolah, guru dapat mengesan tingkah laku pelajar melalui rekod kehadiran pelajar tersebut. Selain itu juga, amalan spot check yang dijalankan di sekolah juga dapat membolehkan para pelajar untuk membolehkan guru mengenali para pelajar yang mempunyai masalah disiplin seperti rokok dan juga dadah. Melalui sekolah, guru-guru sememangnya dapat mengawasi para pelajar dengan bantuan guru-guru yang lain, juga barisan kepimpinan pelajar seperti pengawas untuk mengenal pasti tindak tanduk pelajar yang bermasalah supaya pelajar-pelajar ini boleh diadakan suatu program intervensi untuk membantu golongan pelajar tersebut. Hal ini kerana pelajar ini juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat yang tidak bertanggungjawab yang mengajak dan mempengaruhi para pelajar untuk melakukan perkara yang tidak berfaedah sehingga mendatangkan gejala yang tidak terbaik dalam kalangan masyarakat seperti mencuri. Justru itu, sekolah berperanan untuk sentiasa membantu para pelajar khususnya yang terbabit dengan pendapatan tempat tinggal di kawasan yang mempunyai taraf sosioekonomi yang rendah yang mengakibatkan mereka terdedah dengan gejala-gejala yang tidak berfaedah tersebut. Okey, seterusnya, hubungan sekolah dan masyarakat amatlah penting untuk dilaksanakan supaya ia dapat mengekalkan hubungan yang baik antara barisan kepimpinan, guru dan juga komuniti masyarakat. Jalinan hubungan yang baik ini penting supaya dapat memudahkan interaksi dua hala antara guru, pelajar dan juga komuniti untuk membentuk persekitaran yang selamat bermanfaat kepada pelajar. Ia secara tidak langsung dapat meningkatkan mutu dan kualiti pelajaran para pelajar sekiranya mempunyai sokongan yang positif daripada ibu bapa, komuniti dan juga masyarakat dan persekitaran. Saling memahami, bertoleransi, menerima teguran dan kritikan. Kesemua faktor ini penting untuk membangunkan para pelajar yang mempunyai sikap holistik yang tinggi. Ibu bapa, guru dan komuniti perlu sentiasa bertoleransi dalam apa jua perihal, sentiasa menegur dan menerima teguran dengan positif supaya ia dapat menjadikan institusi sekolah menjadi lebih baik dan memberikan yang terbaik buat pelajar, ibu bapa dan komuniti masyarakatnya. Sedia berkongsi tenaga dan ilmu antara sekolah dan masyarakat.
Seperti yang kita sedia maklum juga bahawa dalam komuniti terdapat pelbagai individu yang mempunyai latar belakang pekerjaan yang berbeza. Individu berkerjaya atau mana-mana individu yang telah berjaya boleh jemput hati ke sekolah untuk memberikan sedikit nasihat atau galakkan kepada para pelajar untuk sentiasa terus berusaha untuk mencapai cita-cita yang diimpikan. Okey, dari sudut ekonomi pula, masyarakat boleh memberikan bantuan dan juga tajaan kepada pihak sekolah untuk melakukan sebarang program atau memperbaiki infrastruktur sekolah supaya sekolah menjadi lebih ceria dan persekitaran pembelajaran pelajar lebih komprehensif. Okey, seterusnya ialah memberikan jaminan keselamatan antara satu sama lain. Iaitu sekolah, seperti yang kita tahu, sekolah merupakan pertempatan yang juga dikelilingi oleh masyarakat yang berlatar belakangkan pekerjaan yang pelbagai, seperti badan beruniform yang bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat seperti polis dan bomba untuk menjamin keselamatan masyarakat setempat, dan klinik kesihatan melindungi keselamatan dan kesihatan masyarakat setempat. Yang terakhir sekali, dapat mewujudkan kesinambungan pembelajaran dari sekolah ke rumah supaya proses pembelajaran itu berterusan dan tidak terhenti di situ. Sebagai contoh, di dalam subjek ekonomi rumah tangga, para pelajar dapat melakukan aktiviti seperti membuat kek di sekolah. Guru boleh mengambil gambar dan menghantarkan gambar tersebut di dalam grup WhatsApp kelas. Melalui grup WhatsApp tersebut, maka ibu bapa dapat mengetahui bahawa apa yang telah dipelajari oleh anak-anak mereka. Maka apabila di rumah, ibu bapa boleh meminta anaknya untuk menterjemahkan apa yang dipelajari di sekolah untuk ditafsirkan di rumah supaya ibu bapa dan keluarga dapat merasai hasil tangan pelajar. Okey, seterusnya adalah wajar bagi pihak luar untuk sama-sama turut serta melestarikan kawasan persekitaran sekolah supaya ibu bapa dan komuniti dapat bersama-sama membersihkan dan melestarikan kawasan sekolah bersama-sama. Mengikut pengalaman saya sendiri, semasa saya bersekolah dahulu, ketika aktiviti gotong royong melestarikan kawasan persekitaran sekolah dijalankan, ia merupakan suatu aktiviti yang begitu meriah kerana disertai oleh ramai ibu bapa dan juga masyarakat yang tinggal berdekatan dengan kawasan persekolahan saya. Namun kini apabila dapat dilihat, apabila aktiviti gotong royong berlaku, tidak ramai ibu bapa yang turut serta menyertai program gotong royong tersebut. Hal ini disebabkan kerana pada masa kini terdapat ramai ibu bapa yang mempunyai kerjaya dan berkerjaya. Namun dalam sedar ataupun tidak, ibu bapa juga perlu mencuri masa untuk turut sama menyertai aktiviti sedemikian supaya dapat mengeratkan silaturahim dan mengambil peduli tentang persekitaran pembelajaran anak mereka. Seterusnya, persekitaran akan menjadi lebih bersih dan kelas menjadi lebih kondusif, ceria untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, persekitaran yang kondusif ini juga dapat menjadikan para pelajar mempunyai mood yang baik dan tenang untuk memahami proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, ia juga dapat memberikan impak yang positif terhadap prestasi pelajar. Pihak sekolah dapat mengukuhkan hubungan baik antara sekolah dan juga pihak luar dengan mengadakan pelbagai aktiviti yang melibatkan pihak sekolah, ibu bapa, komuniti dan juga masyarakat. Antara aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan adalah mengadakan aktiviti gotong royong perdana, membersihkan kawasan persekitaran sekolah, mengadakan perjumpaan bersama ibu bapa untuk membincangkan prestasi pelajar mengenai akademik, kurikulum dan juga disiplin belajar. Selain itu, dapat menjalankan aktiviti riadah di kawasan kediaman. Seperti yang kita tahu, di dalam sebuah pertempatan ataupun kediaman yang terdapat di persekitaran sekolah, terdapatnya guru-guru yang menetap di kawasan tersebut. Justru itu, guru dan masyarakat boleh beriadah bersama-sama di kawasan kediaman tersebut seperti berjogging, bermain badminton atau apa-apa sahaja yang boleh mengeratkan silaturahim antara masyarakat, ibu bapa dan juga guru. Selain itu juga menghadiri mesyuarat PABG, mengadakan aktiviti sukarela di kawasan sekitar kawasan komuniti masyarakat yang disertai oleh para pelajar itu sendiri. Sebagai contoh, ketika musim banjir berlaku di kawasan pertempatan kita,
Sekolah boleh mengadakan aktiviti sukarela yang melibatkan para pelajar untuk menjalankan aktiviti sukarela ini untuk membantu golongan bangsa banjir di kawasan komuniti masyarakat. Perkara ini secara tidak langsung dapat memupuk semangat kerjasama di dalam kalangan pelajar, komuniti dan juga masyarakat. Ia secara tidak langsung menjadikan para pelajar itu mempunyai sikap tanggungjawab yang tinggi untuk membantu masyarakatnya apabila berada dalam keadaan susah. Soalan yang terakhir, bagaimanakah penglibatan guru dan ibu bapa di sekolah dalam mempengaruhi keputusan akademik dan kurikulum sekolah? Tidak dinafikan, ibu bapa dan guru memainkan peranan penting terhadap sekolah. Antara penglibatan ibu bapa iaitu menghadiri majlis penyampaian anugerah akademik pelajar sebagai sokongan kepada pelajar untuk lebih bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan yang cemerlang dan mendapat anugerah kecemerlangan dalam akademik dan kurikulum. Seterusnya, ibu bapa melibatkan diri dalam PIBG untuk mengetahui info-info semasa mengenai aktiviti yang akan dilakukan oleh pihak sekolah. Seterusnya, menyokong setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah dengan memberikan sumbangan terhadap aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah dalam memberikan pengajaran yang terbaik kepada anak-anak tidak kira bidang akademik ataupun kurikulum. Seterusnya, pelibatan guru iaitu dengan memberikan pengajaran yang berkualiti iaitu isi pengajaran disusun dengan sistematik dan menggunakan bahasa pengantar yang mudah dan sebutan jelas serta difahami oleh para pelajar. Selain itu, penerangan mengenai sesuatu konsep disertakan dengan contoh-contoh dan bahan bantu mengajar yang bersesuaian. Guru juga turut memberi motivasi kepada para pelajar untuk tidak putus asa dalam pembelajaran dan mendorong mereka untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Guru juga tidak loket untuk memberikan pujian kepada pelajar atas pencapaian yang diperolehi sama ada dalam bidang akademik maupun kurikulum. Guru juga turut bekerjasama dengan ibu bapa untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan para pelajar dalam pembelajaran mereka. Guru dapat berkongsi dengan ibu bapa mengenai masalah yang dihadapi oleh anak mereka ketika berada di sekolah. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai SWOT, iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Melalui soal selidik yang telah dilakukan di Sekolah Kebangsaan Kelias Kecil Beaufort Sabah, terdapat banyak kelebihan dari segi kekuatan yang telah kami perolehi. Antaranya ialah Guru Besar SK Kelias Kecil bertanggungjawab untuk memastikan persekitaran sekolah sentiasa berada dalam keadaan yang selamat dan ceria. Hal ini dikatakan demikian kerana guru besar merupakan individu yang paling berpengaruh di sekolah. Salah satu usaha beliau dalam memastikan persekitaran sekolah berada dalam keadaan yang selamat dan ceria ialah beliau akan mengarahkan ke semua kaki tangan di SK Kelias Kecil untuk menjalankan aktiviti yang telah dirancang dari awal serta beliau akan memastikan bahawa semua kaki tangannya akan mengikut arahan yang telah diberikan agar persekitaran sekolah SK Kelias Kecil sentiasa berada dalam keadaan yang lebih selamat dan ceria untuk pelajar menuntut ilmu. Selain itu, guru besar juga menjalankan hubungan dua hala dengan agensi luar seperti penglibatan ibu bapa. Penglibatan ibu bapa dan pihak atasan yang menyalurkan dana untuk memperbaiki segala kemudahan yang telah rosak seperti meja di kelas atau kemudahan di tandas sekolah. Saluran dana yang diberikan oleh pihak atasan dan ibu bapa sangat memberi impak yang mendalam terhadap persekitaran SK Kelias Kecil kerana melalui dana yang diberi dapat membantu serba sedikit dalam mencantikkan persekitaran sekolah. Adab yang tersemat dalam diri guru dan pelajar SK Kelias Kecil juga merupakan salah satu strength sekolah ini iaitu melalui soal selidik bersama pengawal keselamatan. Beliau menyatakan bahawa guru besar dan guru-guru yang lain memberi layanan yang sangat baik kepada pengawal keselamatan serta sikap pelajar yang sentiasa menghormati dan mengikut arahan yang telah diberikan. Kita beralih pula kepada kelemahan. Kelemahan yang dapat disimpulkan melalui soal selidik terhadap persekitaran SK Kelias Kecil ini ialah
Pelajar di kelas akan menjadi bising dan tidak teratur kerana ketiadaan guru di kelas. Salah satu sebab kelas akan menjadi bising dan tidak teratur adalah kerana salah satu responden pelajar menyatakan bahawa guru ganti tidak akan masuk ke kelas jika guru tersebut mempunyai masalah yang perlu diselesaikan. Selain itu, soal selidik bagi pelajar juga ada menyatakan bahawa persekitaran kelas mereka yang sangat sempit dan panas. Hal ini dikatakan demikian kerana kelas mereka mempunyai keluasan yang sangat sempit untuk menampung jumlah pelajar yang sangat ramai dan menyebabkan mereka kurang selesa ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Masalah ini akan menyebabkan pelajar kurang fokus untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Peluang adalah merujuk kepada ekonomi, politik dan sosial sekolah. Politik adalah menjalinkan hubungan dengan adun atau parlimen dan kepimpinan masyarakat. Manakala ialah ekonomi adalah saluran sumbangan yang disalurkan. Serta sosial adalah hubungan dengan komuniti setempat. Pengetua ini telah mendapat sumbangan saluran yang dibuat melalui persatuan ibu bapa dan guru. Manakala pengetua telah mengamalkan hubungan yang baik dengan komuniti setempat di sekolah tersebut. Namun dari segi politik, pengetua tidak mengamalkan hubungan dengan kepimpinan masyarakat yang disebut adun. Mungkin disebabkan oleh sekolah yang terletak di pedalaman. Ancaman pula ialah merujuk kepada aspek negatif. Struktur bangunan yang kecil dan selesa kerana mempunyai pelajar yang kurang daripada 100 orang dan tenaga pendidik adalah seramai 20 orang. Namun dia terdapat kekurangan iaitu sistem keselamatan seperti kamera litar tertutup untuk memastikan tiada kecurian atau sebagainya, serta mengalami masalah dalam pencapaian akses internet dan sumber luar. Kawasan sekolah yang selamat. Sekolah Kelias Kencil ini adalah kawasan sekolah yang selamat dari kemalangan kerana terletak di luar bandar. Namun perlu ada keselamatan yang rapi bagi mengelakkan kemalangan yang berlaku pada kemudian hari. Ikut pengalaman saya ialah dari segi peluang ialah sekolah saya telah mengadakan aktiviti yang menghubungkan antara masyarakat dengan komuniti. Misalnya, mengadakan aktiviti khatam Al-Quran di masjid berhampiran sekolah serta menjalinkan hubungan dengan ibu bapa dengan menjemput ke sekolah untuk menyertai anak-anak dalam sukan tahunan serta memberi sumbangan ketika musim banjir kerana kawasan kami ialah menghadapi banjir setiap tahun. Manakala dari segi ancaman pula ialah sekolah saya mengalami masalah kesesakan lalu lintas pada setiap pagi dan ketika waktu pulang sekolah sehingga menyebabkan berlaku kemalangan. Keselamatan di luar sekolah ini adalah amat penting kerana bagi memastikan sekolah selamat walaupun berada di luar kawasan sekolah. Hai, saya Shilana Rantap, memegang nombor kad matrik D2020-109-4205. Di sini, saya akan merumuskan secara keseluruhan tentang topik yang telah kami bentang sebentar tadi. Secara rumusannya, sekolah mestilah mengamalkan sikap 3 dimensi di mana sekolah akan bertoleransi dengan ibu bapa serta masyarakat. Hal ini dikatakan sedemikian kerana persekitaran yang baik dapat memberangsang pembentukan jiwa yang tenang dan aman dalam menimba ilmu. Guru dan pelajar perlu mempunyai hubungan saling menghormati antara satu sama lain. Hal ini dikatakan sedemikian dapat mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih menarik dan kondusif. Keadaan ini juga dapat dilihat pada kesukarelawan para pelajar menerima aspirasi dan peraturan kelas yang telah diatur oleh pihak sekolah.
Fungsi sekolah ini adalah untuk mencapai objektif dan matlamat sosial bagi melahirkan manusia yang cemerlang dari segi keilmuan di samping membentuk sasiah diri yang baik. Bercakap tentang persekitaran ini dibahagi kepada dua, iaitu persekitaran fizikal dan persekitaran psikososial. Hal ini dikatakan sedemikian bahawa persekitaran fizikal ini membawa maksud kepada prasarana yang lengkap untuk memudahkan guru-guru dan murid dalam proses PDP, manakala persekitaran psikososial pula adalah tempat pembelajaran pelajar yang selesa dan aman. Untuk pengetahuan rakan-rakan juga, pengurusan sekolah dan persekitaran ini amat mementingkan hubungan pihak sekolah dan masyarakat. Kenapa saya berkata sedemikian? Kerana setiap sekolah mempunyai persatuan ibu bapa dan guru, iaitu PIBG, dan di sinilah semua pihak menunjukkan peranan dan gerak kerja masing-masing. Hal ini dikatakan sedemikian kerana PIBG ini dapat mewujudkan muafakat antara masyarakat dan pihak sekolah di samping membantu meningkatkan perkembangan pelajar. Hubungan antara sekolah dan masyarakat yang baik menjamin pengajaran dan pembelajaran yang lancar.